Hai semua, anda sedang menonton ulasan video sesi Asia. Bank-bank pusat terbesar di dunia pada ketika ini sedang cuba menangani isu yang sama, iaitu peningkatan inflasi. Keputusan yang teliti perlulah dibuat oleh bank-bank pusat kerana ia memberi kesan kepada prospek ekonomi negara. Peningkatan inflasi adalah tidak baik. Walau bagaimanapun, penurunan inflasi secara mendadak mungkin menjejaskan ekonomi dan pasaran buruh. Atas sebab ini, bank-bank pusat perlulah teliti apabila berhadapan inflasi. Seperti yang diketahui, mata wang negara-negara tertentu mendapat manfaat daripada kadar faedah yang tinggi. Sebagai contoh, pendirian agresif Fed terhadap dasar monetary dan juga jangkaan retorik hawkish telah menyokong kenaikan harga dolar. Akibatnya, sepanjang 12 bulan lalu, indeks dolar AS telah mengukuh lebih daripada 7.5% berbanding 6 pesaing utamanya. Selain itu, indeks turut menambah 2.7% pada tahun 2022. Malah permintaan terhadap dolar AS kekal tinggi berikutan statusnya sebagai aset yang selamat. Ketika berlakunya pergolakan geopolitik, aset selamat biasanya membuat pergerakan menaik. Pada minggu dagangan ini, dolar AS menghentikan rally berikutan kenaikannya dalam pasaran saham semasa pada 6 daripada 8 sesi terakhir. Pada sesi Asia hari ini, indeks dolar AS bergerak dalam zon negatif dan didagangkan pada 98.59. Ia berkemungkinan akan kekal dalam julat di antara 98.40 sehingga 98.75. Penganalisis percaya bahawa mata wang AS mungkin terperangkap dalam julat ini dalam tempoh yang lama. Ia berikutan tindak balas perlahan Fed terhadap inflasi. Ini bermakna pengetatan dasar monetary semasa mungkin tidak mencukupi untuk mengekang inflasi yang melambung tinggi. Bagaimanapun, berdasarkan pertumbuhan pasaran saham, ramai pelabur beranggapan bahawa Fed akan dapat mencari jalan untuk menaikkan kadar utama tepat pada masanya dan mengawal inflasi. Bank of Japan masih tidak mahu mengambil sikap hawkish walaupun peningkatan inflasi dan harga komoditi yang tinggi. Gubernur BOJ telah beberapa kali menegaskan bahawa pihak pengawasannya akan mengekalkan dasar monetary ultra longgar untuk menyokong pemulihan ekonomi. Haruhiko Kuroda percaya bahawa kelemahan yen memberi manfaat kepada ekonomi secara keseluruhan. Yen yang lemah akan membawa kepada peningkatan keuntungan yang diperoleh daripada syarikat-syarikat di luar negara. Ia juga akan membantu meningkatkan pelaburan modal Jepun serta gaji. Ekonomi Jepun yang semakin bergantung kepada import mendorong yen ke bawah. Minggu ini, yen telah menunjukkan prestasi terburuk dalam tempoh 2 tahun. Hari ini, pasangan dolar yen telah jatuh ke paras terendah terbaru dalam tempoh beberapa tahun pada 121.84. Kebiasaannya, yen akan meningkat di tengah-tengah penghindaran risiko. Bagaimanapun, sebagai aset selamat, yen adalah kurang popular berbanding dolar AS. Walaupun jurang dasar yang semakin meningkat di antara Fed dan BOJ akan terus menjejaskan mata wang Jepun, ia berkemungkinan akan pulih berbanding dolar AS. Minggu ini, pasangan mata wang itu akan berakhir dalam kawasan merah dan didagangkan dalam julat di antara 121.16 sehingga 122.43. Pada sesi awal hari ini, pasangan mata wang itu berlega-lega pada paras tertinggi beberapa tahun pada 121.75. Seterusnya, mata wang OC agak tidak menentu baru-baru ini. Ia meningkat di tengah-tengah isyarat selera berisiko. Walau bagaimanapun, sebagai mata wang komoditi, ia terdedah kepada sebarang perubahan dalam permintaan untuk aset berisiko. Pada masa ini, sentimen berisiko secara beransur-ansur berkembang dalam pasaran. Selain itu, harga emas dan minyak adalah tinggi. Oleh itu, semasa sesi dagangan semalam, mata wang OC telah menembusi tahap psikologi penting pada 0.7500. Semasa sesi Asia hari ini, dolar Australia melonjak lebih tinggi kepada 0.7530 daripada paras 0.7513.
Memandangkan pasangan mata wang itu mengukuh pada paras 0.7511, arah aliran menaik nampaknya berterusan. Kini ia didagangkan dalam julat di antara 0.7502 sehingga 0.7538. Sekian saja buat masa ini. Langgan saluran kami dan dapatkan perkembangan berita pasaran terkini. Jangan lupa untuk meninggalkan soalan di ruang komen. Jumpa lagi minggu hadapan.